Okey, selamat datang ke kelas teacher untuk hari ini. So, kita akan tutup chapter ubahan hari ini, iaitu teacher akan ajar awak ubahan tercantum. So, untuk sesiapa yang ada, cikgu ucapkan tahniah, anda akan belajar sesuatu. Yang hari itu, slot yang pertama berkaitan dengan chapter ubahan. Siapa yang tak masuk, tak join, nanti ada masalah, tanya ya dalam group. So, teacher nak bagi awak tengok presentation. Okay, kita akan seperti biasa, kita tengok presentation iaitu PowerPoint teacher. So, teacher sharekan kepada you all. Okay, ini PowerPoint dia. Okay, hari ini kita nak buat ubahan tercantum. So, kita tengok ubahan tercantum. Bab 5 ubahan. Slot yang terakhir untuk bab ni. Kita nak buat ubahan tercantum. Dalam ubahan tercantum, ada menulis ubahan tercantum dengan simbol. Ada yang menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk persamaan. Okey. Lepas tu kita mencari nilai-nilai pemboleh ubah tertentu dalam ubahan tercantum. Lepas tu kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan tercantum. Okey, sebelum teacher mula, kalau ada apa-apa masalah semasa teacher explain, awak onkan mic awak tanya ya. Jangan malu-malu tak tanya, nanti awak tak tahu. Okey, kita masuk ke subtopik yang pertama, menulis ubahan tercantum dengan simbol hubungan. Bila kita tengok semua subtitle dekat sini, kita dapati subtitle ni sama sebiji sebulat dengan ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Okey, bezanya ialah ubahan tercantum saja, kita nak cantumkan sesuatu. So, cara kerjanya semua adalah sama. Okey, cara kerjanya semua adalah sama. So, langkah-langkahnya pun sama, tak ada beza dengan yang slot pertama. So, kita tengok 5.3.1 dulu. Okey, kita nak menulis ubahan tercantum dengan simbol. Okey, bila kita panggil dia ubahan tercantum, apabila dua ubahan dicantumkan, dia akan sama dengan ubahan tercantum. Lepas tu kita akan guna konsep pendaraban dua ubahan. Kita akan darabkan dua ubahan tu supaya kita cantumkan dia. So, yang pertama kita ada 4 jenis. Ubahan langsung kita cantum dengan ubahan langsung. Maksudnya ubahan langsung campur dengan ubahan langsung. Yang kedua, kita ada ubahan songsang campur dengan ubahan songsang. Yang dua ni kita telah belajar hari itu. Ubahan langsung, ubahan songsang. Yang ketiga, jenis yang ketiga, kita cantumkan ubahan langsung dengan ubahan songsang ataupun kita cantumkan ubahan songsang dengan ubahan langsung. So, kita tengok macam mana contohnya. Kita akan guna konsep yang sama dalam ubahan langsung dan ubahan songsang. Okey, kita tengok contoh soalan. Tuliskan ubahan tercantum berikut dengan simbol hubungan ni. Okey, kita nak tulis dalam simbol hubungan seperti ubahan langsung juga seperti ubahan songsang. So, contoh 1. Dia kata I berubah secara langsung dengan M dan kuasa 2V. So, daripada ayat yang pendek ini kita dapati dalam ni ada 2 ayat. So, dia kata I berubah secara langsung dengan M, satu ayat. Satu lagi, I berubah secara langsung dengan kuasa 2. So, ayat yang pertama kita dapati I berubah secara langsung dengan M dan kita boleh tulis I berubah secara langsung dengan M. Ini yang kita telah belajar slot yang hari itu. Okay. So, yang ayat yang kedua ialah I berubah secara langsung dengan kuasa 2V. So, kita tulis yang kedua. I berubah secara langsung dengan kuasa 2V. So, kita akan tulis dia I berubah secara langsung dengan V kuasa 2. So, kita ada berapa? Ada 2 kan ubahan. Satu di sini, satu di sini. So, dua-dua ni kita akan cantumkannya. Bila kita cantumkannya, maksudnya kita buat darabkan dia yang belakang ni. Kita darabkan yang belakang ni. So, apa yang kita dapat? Okay, guna konsep darab iaitu I berubah secara tercantum dengan MV kuasa 2. Darabkan 2 ni saja. So, kita panggil ini ialah ubahan
tercantum. Contoh soalan 2. Dia kata P berubah secara songsang dengan Q dan punca kuasa 2Q. So dari sini kita dapati juga ada dua benda yang terjadi, di mana yang pertama P berubah secara songsang dengan Q. Pertama kita dapati. So P berubah secara songsang dengan 1/Q. Kita tulis dalam bentuk perhubungan. Yang kedua, P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2A. So kita dapati, kita tulis dalam bentuk perhubungan, P berubah secara songsang dengan 1/punca kuasa 2A. So kita akan cantumkan dua ni. So dua ni kita akan darabkan. So kita akan dapat yang atas, darab dengan atas, dapat 1. Yang bawah darab dengan yang bawah, kita dapat Q punca kuasa 2A. So jawapan kita ialah P berubah secara tercantum dengan 1/Q punca kuasa 2A. Inilah yang kita nak cari. Cara kita tulis perhubungan tercantum. Ada soalan, ada masalah untuk yang ni? Tolong jawab, somebody tolong answer me. Tak ada? Tak ada. Okey, bagus. Ni ada di soalan yang seterusnya. Okey, contoh yang ketiga. W berubah secara langsung dengan T dan berubah secara songsang dengan 2 tambah X. So kita dapati sini ada dua ayat. W berubah secara langsung dengan T, satu ayat. Satu lagi kita dapati W berubah secara songsang dengan 2 tambah X. Ini yang pertama, secara langsung dia tak ada pecahan. Dia memang macam ni hubungan dia. W berubah secara langsung dengan T. Yang kedua kita dapati W berubah secara songsang dengan 1/2 tambah X. So apa yang kita akan buat? Kita akan darabkan benda ni. So yang atas darab dengan 1. Yang bawah tak ada. So 2 tambah X. Keseluruhannya jawapan kita ialah W berhubung secara tercantum dengan T/2 tambah X. Okey, senang kan? So soalannya ada di muka surat 163 dekat buku teks awak. Okay, next. Kita pergi ke skill yang kedua. Menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk persamaan. Tadi kita hanya buat dalam bentuk hubungan. Sekarang kita perlu tukarkan hubungan itu kepada bentuk persamaan. Okay, untuk ubahan langsung dan ubahan songsang hari itu, macam mana kita nak buat dalam bentuk persamaan? Apa yang wujud? Kelas, apa yang wujud? K. Bagus, kan K. Lagi apa yang ditukar? Apa yang ditukar kelas? Simbol. Ya, simbol ubahan ditukar jadi simbol tanda sama. So kita tengok soalan. Konsep yang sama dengan ubahan langsung dan ubahan songsang digunakan mengikut 5 langkah. Ingat lagi 5 langkah tu tak? Siapa lagi ingat? Langkah pertama buat apa, langkah kedua buat apa, langkah ketiga buat apa, langkah keempat buat apa, langkah kelima buat apa? Ingat lagi tak? Langkah pertama tulis saja. Tulis saja dalam bentuk hubungan. Langkah kedua? Persamaan. Tulis dalam bentuk persamaan. Langkah ketiga? Cari nilai K. Masukkan nilai-nilai, cari nilai K. Okey, langkah keempat. Langkah keempat, selesaikan K, is right. Selesaikan untuk dapatkan K. Langkah kelima, Tulis ayat. tulis ayat. Langkah kelima, tulis ayat. Okey, kita tengok. Awak dah betul 4. Satu aja awak tak betul. Okey, contoh ya. Tuliskan ubahan tercantum berikut dalam bentuk persamaan. Okey, S berubah secara langsung dengan U kuasa 2 dan T. Di mana apabila S sama dengan 40,
U sama dengan 4 dan T sama dengan 5. Ini adalah satu set penyelesaian untuk soalan ni. Dan untuk awak cari K. So kita akan buat langkah pertama. Tulis dalam bentuk hubungan. S berubah secara langsung dengan U kuasa 2, secara langsung dengan T. So kita dapat ni. Okay. Langkah kedua, kita masukkan tanda sama dan keluarkan tanda simbol hubungan. So S sama dengan masukkan K, U kuasa 2T. So kita dapat langkah kedua, tulis dalam bentuk persamaan dengan masukkan K. Langkah ketiga, gantikan nilai S, U dan T yang diberi untuk cari K. Ini dia yang diberi kepada awak. Okey, masukkan dia untuk dapatkan K. So kita masukkan S sama dengan 40. K tak tahu, kita nak cari U sama dengan 4, T sama dengan 5. So kita dapat benda ni. So awak selesaikan. Okay, langkah 4 selesaikan persamaan untuk dapatkan K. So awak dapati 40 sama dengan 80K. Bawa 80 ke sini, dia akan jadi bahagi. Betul? So K sama dengan 40 bahagi 80. Okay, K sama dengan 40 bahagi 80. Kita dapat K sama dengan 1/2. Langkah terakhir, tulis balik. Ini yang awak lupa. Gantikan nilai K ni ke dalam langkah 2. Ini jawapan kita. Ini yang kita nak cari. S sama dengan 1/2 U kuasa 2T. So inilah persamaan dia. Gantikan nilai 1/2 dalam L2 untuk dapatkan K. Soalan latihan di dalam buku teks muka surat 164. Ini senang kan? Ada soalan? Kelas? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Kita pergi ke yang ketiga. Kemahiran yang ketiga. Mencari pemboleh ubah tertentu dalam ubahan tercantum. So untuk ini, hari itu kita buat ubahan langsung, ubahan songsang macam mana kita buat? Lepas 5 langkah apa you buat? Kelas, lepas 5 langkah apa you buat? Tak ada ingat? Cari nilai Y. Ya, carikan kehendak soalan tu. Okey. Selesaikan dengan 5 langkah dan carikan nilai yang dikehendaki dengan persamaan yang didapati. Tadi kita 5 langkah dapat persamaan tau. Lepas tu ataupun awak boleh guna kaedah alternatif. Okey, dia ada 2 kaedah. Kita dapatkan 5 langkah ni, awak dapatkan K, masukkan dalam persamaan, sudah dapat persamaan. Ataupun terus awak guna kaedah alternatif untuk carinya tanpa mengira K. Ingat lagi? Yang tersenang sekali. So, kita tengok soalan. Contoh. Diberi H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. Jika H sama dengan 54, apabila M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Hitungkan nilai M apabila H sama dengan 15 dan N sama dengan 5. Dari soalan, daripada analisis soalan, kita ada hubungan dia. Okay, dia bagi tahu kita hubungan berkaitan dengan H, M dan N kuasa 2. Okay. Dari ayat yang kedua, kita dapati dia beri kita satu set maklumat iaitu nilai H, nilai M, nilai N. So set maklumat ini kita boleh guna untuk cari K. Bila kita dapat K, kita masukkan dalam persamaan. Okey, baru kita boleh selesaikan yang belakang ni. Belakang ni dia bagi kita lagi satu set maklumat. Tetapi tidak diberi nilai M, dia minta kita cari, dia bagi kita H dengan N sahaja. So kita akan buat langkah pertama, H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. Langkah kedua, kita tuliskan jadi persamaan.
H sama dengan K, masukkan K, MN kuasa 2. Langkah ketiga, kita masukkan nilai set pertama ni, yang semua ada ni. Okay, H sama dengan 54. Okay, K masih tak tahu, kita nak cari. N sama dengan 2, N sama dengan 3. So, kita dapat K darab dengan 2, darab dengan 3 kuasa 2. Selesaikan ni, kita dapat 54 sama dengan 18K. Bawa 18 ke sini, kita dapati K kita sama dengan 54 bahagi 18. Kita dapat 3. Okay, dah selesai. Kita kira K, kita perlu masukkan dalam persamaan di L2, langkah 2. So, K kita masukkan dia, kita dapat H sama dengan 3 MN kuasa 2. Dah selesai dapat persamaan, baru kita boleh selesaikan set data yang kedua ni untuk cari N. So, kita akan masukkan H kita sebagai, okay, gantikan maklumat yang diberi, H kita sebagai 15. Okay, sama dengan 3, M kita sebagai tak tahu, N kita adalah 5 di sini. So, kita masukkan dapat ni. Okay, sekarang kita kira 3 darab 5 kuasa 2. Kita dapat 75, M sama dengan 15. 3 darab 5 kuasa 2, kita dapat 75. Okay, M kita bawa 75 kat sini jadi bahagi. 15 bahagi 75, kita dapat M sama dengan 1/5. Selesai masalah kita. M kita dapat ni. Okay, boleh? Ada masalah ya? Sama seperti ubahan langsung dengan ubahan songsang. Okay, next kita tengok kaedah alternatif. Okay, kaedah yang senang untuk kita buat. Dari soalan, kita bina persamaan dengan konsep nisbah. Okay. Kita ada. Untuk soalan ni, kedua-dua ialah ubahan langsung. So, kita dapati Y1 per X1 per dengan Z1 sama dengan Y2 per dengan X2 Z2. Ingat lagi tak? Ubahan langsung Y per X kan? K sama dengan Y per X. Ini adalah nilai K. K sama dengan Y per X. Dia ubahan langsung, dua-dua ubahan langsung. K sama dengan nilai Y per X. So, kita akan masukkan nilai-nilai tadi. Set pertama masuk dalam sini. 54, 2, 3 kuasa 2, set pertama. Set kedua masuk dalam sini. 15, M, 5 kuasa 2. So, apa you buat? Darab silang. Okay. Dapat jawapan yang boleh darab, awak darab silang. 25M darab 54 sama dengan 18 darab 15. Okay, 25M darab 54 sama dengan 15 darab 18. So, awak kira ni dengan ni. Awak dapat 1350M sama dengan 270. Bawa 1350, 1350 ke sini dia jadi bahagi. 270 bahagi 1350 sama dengan M. So, M kita dapat 1/5. Sama saja dengan tadi. Tak ada bezanya. Okay? So, ini lagi singkat. Tak perlu cari K. Yang penting sekali awak perlu tahu ini. Okay, nanti cikgu bagi tahu awak macam mana kita nak buat ini. Senang saja. Okay, kita ikut yang kita buat di ubahan langsung. Okay, next. Kesimpulannya. Bila ubahan langsung tambah dengan ubahan langsung. Maksudnya ubahan langsung cantum dengan ubahan langsung. Kita dapat Y1 per dengan X1 Z1 sama dengan Y2 per dengan X2 Z2. Sebab apa kita guna Y dengan X? Sebab daripada persamaan kita dapat, dari atas persamaan tu kita dapat K kita sama dengan Y1 per dengan X1 per Z1. Ini nilai K itu. Okay. Jenis yang kedua. Siapa yang tak offkan mic tolong bising. Okay. Yang kedua, ubahan songsang cantum dengan ubahan songsang. Okay. Untuk ubahan songsang kita dapati K kita sama dengan X darab Y, betul tak hari itu? X darab Y. So sekarang kita ada 3 nilai. Dia akan jadi X darab Y darab Z. Okay, kita dapat
X1 darab Y1 darab Z1 sama dengan X2 darab Y2 darab Z2. So, ini ubahan songsang tambah cantum ubahan songsang. Okey, untuk ubahan langsung dengan ubahan songsang, macam mana pula nak cantumkan yang ni dengan ni? So, kita tengok dari ubahan langsung tambah dengan ubahan songsang, untuk ubahan songsang kita dapati dua-dua ni bila kita tambahkan dia, kita dapat Y sama dengan KX per Z, betul tak? Tadi persamaan kita yang L2 tu, awak masukkan K, dia dapat Y sama dengan KX per Z. X ialah ubahan langsung, Z ialah ubahan songsang terhadap Y. Okay? So, dari sini kita keluarkan K. K kita nak jadikan dia kita punya ungkapan. Ungkapkan K dalam X, Y, Z. So, kita keluarkan K. K akan jadi Y, Z per dengan X. Kita darab silang. Y darab dengan Z. Y darab dengan Z. KX sama dengan Y darab dengan Z. So, bawa X kat sini, dia akan jadi bahagi. So, K kita dapat YZ per X. So, yang ini kita buat Y1 Z1 per X1 sama dengan Y2 Z2 per dengan X2. Okay? So, kita dapat ubahan langsung dengan ubahan songsang. Next, kita ada ubahan songsang dengan ubahan langsung. Daripada persamaan yang kita buat di langkah 2, kita dapati Y sama dengan KZ per X. Okay, yang mula dia songsang. Okay, dia songsang dulu, baru dia langsung. So, Z ada di atas. So, kita dapati K kita sama dengan YX per Z. Okay, YX per Z, ini dia. Okay, kita dapati Y1 darab dengan X1 per dengan Z1 sama dengan Y2 X2 per dengan Z2. So, awak boleh guna ini untuk kaedah alternatif. Katakan awak sudah lupa, tak tahu macam mana nak buat ni, persamaan macam ni. So, kaedah yang terselamat sekali ialah guna kaedah yang panjang, cari K. Okey? Yang ni alternatif saja. Kalau awak boleh faham, awak boleh guna, lagi cepat awak cari jawapan. Okey. So, soalan ni ada di muka surah 165 dan 166 dalam buku teks. Next. Kita pergi yang keempat, iaitu yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan tercantum. Ini sama seperti biasa, dia bagi kita satu soalan berkaitan dengan kehidupan harian, kita perlu selesaikan masalah tersebut. So, contoh. Masa yang diambil untuk menaikkan taraf jalan raya berubah secara langsung dengan panjang jalan raya dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat. Diberi 10 orang pekerja mengambil masa 4 hari untuk menaik taraf jalan raya yang panjangnya 500 meter. Hitungkan. A. Masa yang diambil oleh 8 orang pekerja untuk menaikkan taraf jalan raya. B. Yang panjang 400 meter. B. Panjang jalan raya yang boleh dinaik taraf oleh 6 orang pekerja dalam masa 8 hari. Mula-mula kita analisis maklumat yang ada. Okey? Kita fahami masalah. Masalahnya dia bagi kita masa berubah secara langsung. Kita dapati masa secara langsung dengan panjang. Secara songsang dengan bilangan pekerja. Okey. Ayat yang kedua dia bagi kita satu set maklumat di mana dia bagi bilangan pekerja. Dia bagi masa 4 hari. Dia bagi panjang 500 meter. So dari soalan di sini kita boleh cari K sebab kita ada satu set maklumat untuk dapatkan K. Okay, A. Dia nak masa yang diambil. Dia suruh kita cari masa. Bilangan ialah 8 orang pekerja. Okay, panjang jalan raya ialah 400 meter. Dia nak masa.
A cari masa. B, kita nak cari panjang jalan raya. Okay, bilangan pekerja 6 orang. Masa 8 hari. So, kita analisis maklumat, kita dapati hubungan antara masa, panjang dan bilangan pekerja. Kita buat andaian. Andaikan masa ini ialah M. Anda boleh guna, kita boleh guna apa-apa saja ya pun boleh ubah. Awak nak guna A, B, C pun tak apa. Awak nak guna ikut macam ni pun tak apa. Tapi cikgu showkan awak ikutlah apa yang dia ada. Macam masa cikgu ganti dengan M. Senang cikgu untuk bezakan yang mana itu masa. Okay, panjang cikgu ganti dengan P. P sama dengan panjang. Bilangan pekerja cikgu ganti dengan B. Okay, saya nampak B, saya tahu itu bilangan pekerja. Dari soalan A, kita perlu cari masa M. Okay, dia beri kita B sama dengan 8 iaitu bilangan pekerja 8. Panjang jalan raya dia bagi 400. Dari soalan B pula kita perlu cari P di mana dia bagi kita bilangan pekerja 6, masa ialah 8. So kita nak selesaikan masalah. Dari ayat yang pertama kita dapati dia bagi tahu kita M berubah secara langsung dengan P iaitu masa berubah secara langsung dengan panjang jalan raya dan berubah secara songsang dengan bilangan pekerja. So kita dapat hubungan ni. Okay. Langkah kedua kita bina jadi persamaan. M sama dengan KP per B. So, kita akan gantikan B sama dengan 10, M sama dengan 40, P sama dengan 500 untuk cari K. Okay, langkah ketiga kita masukkan dia. Okay, untuk langkah ketiga kita masukkan. Okay, dan kita akan darab silang. Kita dah masukkan semua nilai ni, kita darab silang. So, kita dapati K kita sama dengan 2/25, iaitu K kita 500, K sama dengan 400, K kita sama dengan 40 bahagi dengan 500. So dapat 2/25. Langkah keempat, ini langkah keempat kita selesaikan. Sorry cikgu terlepas tulis. Langkah kelima, M kita tulis balik dalam persamaan M sama dengan 2P per dengan 25P. Okey, cara nak tulis pecahan ni nak masukkan dalam sini kan. Yang atas ni di atas. Yang bawah ni di bawah. Okay. Dia jadi pecahan, kita gabungkan dia. Yang atas masih ada di atas, yang bawah ada di bawah. Okay. Kita dapat persamaan, kita gantikan apa yang kita ada dalam soalan A. Daripada persamaan yang dapati, gunakan untuk jawab A dan B. So, M sama dengan 2 darab dengan 400 bahagi dengan 25 darab dengan 8. Ini dia bagi panjang, dia bagi bilangan pekerja. Kita nak cari masa. So dari sini kita dapati M kita sama dengan 4. Untuk B kita nak cari, okey, lepas tu kita jawab soalan. Masa yang diambil oleh 8 orang pekerja untuk menaik taraf jalan raya yang sepanjangnya 400 meter ialah 4 hari. B pula, dia nak cari panjang jalan raya yang dibina dengan 6 orang pekerja dengan 8 hari. So, masa 8, okay, panjang kita tak tahu, okay, bilangan pekerja 6. So, kita buat, kita darab silang, akhir-akhir sekali awak dapati 2P sama dengan 1200, darab silang ya. Dan P bawa 2 ke sini, P kita dapat 600. So jawab soalan, panjang jalan raya yang boleh dinaik taraf oleh 6 pekerja dalam masa 8 hari ialah 600 meter. Okey. Kita tengok kaedah alternatif untuk jawab soalan selesai masalah. Kita akan guna yang ini. Y1 Z1 per dengan X1 sama dengan Y2 Z2 per dengan X2 sebab Y berubah secara songsang dengan X, secara langsung dengan Z. Yang pertama songsang is right. Yang kedua yang pertama songsang, yang kedua langsung. So kita dapat ni. So Y1 kita ialah M kita. Z1 kita iaitu
bilangan kita. X kita ialah panjang. Dia ubah secara songsang dengan panjang. So kita dapat tanya, gantikan semua nilai dari soalan dan selesaikan. So kita dapati 4 darab 10 per dengan 500. Masa tak tahu untuk soalan A, bilangan pekerja 8, okay, panjang 400, kita darab silangkan. So 400 darab dengan 40 kita dapat 4,000. Ini darab ni dapat 16,000. Okay, 500 darab dengan ni kita dapat 4,000 M2. Kita cari M2 bawa 4,000 kat sini bahagi. So M2 dapat 4. Sama saja. Jawab soalan. Okay. Lepas tu kita nak cari B. B kita cari panjang P2 kita, iaitu panjang untuk bilangannya. Bilangannya berapa? Berapa pekerja? Okay. Kita ada 4 darab 10 per dengan 500. Kita ada 8 untuk masa. Kita ada 6 pekerja, kita nak cari panjang. So kita darab silang, kira-kira darab silang kita dapati yang ini darab ni dapat 40 P2. Dua ni ialah P2 ni ialah panjang yang kedua ya. So ini darab ni kita dapat 24,000, bawa 40 di ke sini. P2 kita sama dengan 600 meter. So kita jawab soalan. Okay. Clear? Kelas? Clear tak? Hello? Ya. Yeah. So, Yeah. clear? So, tak ada masalah ya. So, kita ada latihan di dalam buku teks 168 dan 169. Okay, awak pergi tengok. Okay, kita tengok habis. Okay, apakah pesanan saya? Siapkan semua latihan dalam buku kerja yang berkaitan dengan ubahan tercantum. Siapkan dia, semua ada buku kerja. Saya tak kutip pun satu biji buku kerja pun. Okay, pastikan semua soalan dalam bab 5 di dalam buku kerja siap dibuat sebelum bab 6 diajar. Next week, hari Selasa, saya akan ajar bab 6. Okay, tanya dalam WhatsApp jika mempunyai masalah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Do you have anything to answer to apa untuk tanya? Ada apa-apa untuk tanya? Hello? No, teacher, no. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Bagus. Semua clear, semua faham. Cikgu saya nak video. Nak video? Saya akan post dalam Google Classroom. Boleh Okay. buka tak? Cikgu nak tanya you all boleh buka tak? Tengok. Boleh tak? Siapa pernah buka? Kalau cikgu pergi Google Classroom, cikgu klik dia boleh buka. Buka dalam Google Classroom lah. You orang boleh buka tak? Tolong. Sekejap. Ada siapa-siapa pernah buka? Saya baru nak buka.